Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sadari Binti Jamil. Nombor metric 256929 akan membantahkan tentang penulisan akademik mengenai Phase Negotiation Theory, iaitu teori rundingan muka. Teori ini dikembangkan oleh Stella Tintomi pada 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk melihat bagaimana manusia akan menyelesaikan masalah berdasarkan perbezaan budaya. Kumpulan kami telah memilih negara China untuk menjelaskan lagi mengenai teori ini. Di China, apabila seseorang individu tersebut berkomunikasi ketika bertemu dengan orang yang berbeza budaya, mereka perlu untuk menjaga tutur bicara dan bersikap sopan santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini kerana masyarakat Cina sangat mementingkan budaya dan adat sopan di tempat mereka. Masalah utama yang melibatkan komunikasi di negara China ialah majoriti masyarakat di China tidak pandai berbahasa Inggeris apabila melibatkan sesuatu pekerjaan ataupun komunikasi dengan pelancong asing. Sebilangan orang barat mempunyai masalah untuk bekerja dengan rakan sekerja Cina disebabkan oleh banyak perbezaan antara budaya kerja Cina dan budaya kerja barat. China amat mementingkan nilai-nilai teras utama yang melibatkan kolektivitisme keluarga, Guan Ying, iaitu hubungan, harmoni, keseimbangan dan menghormati orang tua atau orang atasan. Justru itu, marilah kita melihat dengan lebih terperinci mengenai teori ini yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Afrina Adilia binti Azwan, nombor metrik 259099. Baiklah, saya akan menerangkan tentang sedikit sebanyak latar belakang teori negosiasi wajah. Teori perundingan wajah menerangkan bagaimana perbezaan budaya pada orang mempengaruhi dalam mengurus konflik. Seterusnya, teori ini dirumuskan oleh Stella Tintomi, iaitu Profesor Komunikasi Manusia di California State University. Dilahirkan di Hong Kong, Tintomi memahami sejak awal bahawa norma budaya adalah relatif dan kadang-kadang tidak dapat diramalkan. Teori ini menyimpan idea untuk mengekalkan wajah dan mengikut budaya mereka. Wajah ialah tidak bukan iaitu identiti, kepribadian yang kita jaga dalam masyarakat, iaitu dikenali sebagai imej awam. Kerja wajah didefinisikan sebagai kelompok tingkah laku komunikatif yang digunakan untuk membuat wajah sendiri dan menegakkan, mengancam atau mencabar atau menyokong wajah orang lain. Oleh itu, teori negosiasi wajah menyelidiki gaya konflik antara budaya. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang konsep teori dalam teori negosiasi wajah ini. Konsep wajah telah digunakan untuk menjelaskan ritual kesantunan linguistik, tindakan meminta maaf, episod memalukan, tingkah laku meminta, membina hubungan dan interaksi konflik. Konsep teori menekankan orang dari budaya kolektivistik biasanya menghindari atau mengintegrasi konflik. Hal ini kerana dalam masyarakat kolektivistik, orang yang dilahirkan dalam status quo tertentu dan kepribadian mereka tidak terlalu diberi perhatian. Masyarakat kolektivistik ini memelihara wajah untuk kepentingan masyarakat, manakala orang yang lebih individualistik menguasai konflik untuk mengekalkan wajah yang bebas dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang lebih individualistik, orang memperoleh kekuatan mereka untuk hidup dalam masyarakat. Orang yang tergolong dalam budaya individualistik berusaha menjaga wajah agar dapat menjaga wajah seseorang. Konsep teori negosiasi wajah ini terdapat 5 jenis gaya konflik, iaitu dominasi, mengelakkan, wajib, kompromi dan mengintegrasikan. Seterusnya ialah komponen teori. Dalam teori negosiasi wajah ini terdapat 4 jenis komponen teori, iaitu andaian, taksonomi, proposisi teori dan juga kompetensi kerja wajah antara budaya.
Assalamualaikum, saya Najih Muhammad Fazil, nombor metrik 262315. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan andaian teori pengurusan muka. Ada 4 jenis andaian, iaitu yang pertama jenis budaya, yang kedua jenis konstruksi diri, ketiga jenis gaya pengurusan air muka, dan yang terakhir gaya pengurusan konflik. Yang pertama ialah jenis budaya. Budaya daripada 2 kategori, iaitu budaya kolektif dan juga budaya individualistik. Budaya kolektif ni adalah satu kumpulan yang bertanggungjawab beri penjagaan kepada individu sebagai satu simbol untuk kesetaraan kepada kumpulan. Budaya kolektif ni mewujudkan perasaan kebersamaan dan menekankan kepada keputusan berdasarkan pendapat daripada kumpulan. Contohnya negara-negara Asia lah. Contoh yang kami ambil adalah negara China. Budaya individualistik pula adalah budaya mengajar seseorang individu untuk menjaga diri sendiri ataupun hanya keluarga terdekat sahaja. Mementingkan keperluan matlamat dan nilai individualistik dan juga seperti negara barat, iaitu Amerika Syarikat. Yang kedua adalah andaian konstruksi diri. Ada sikap bebas dan juga sikap tidak bebas, ataupun kita panggil independently dengan interdependently. Untuk sikap bebas merujuk kepada negara barat kerana mereka mementingkan sikap mengutamakan diri sendiri daripada orang lain dan juga memberi tumpuan lebih kepada kebolehan diri sendiri dan mengutamakan matlamat individu berbanding daripada matlamat kumpulan. Sikap tidak bebas pula contohnya selalu diamalkan di negara Asia kerana kumpulan ini tidak mementingkan hubungan dia mementingkan hubungan kekitaan yang kuat dalam kumpulan mereka, memberikan tumpuan kepada fungsi individu dalam pembuatan keputusan terhadap kumpulan mereka dan memberi keutamaan kepada matlamat kumpulan bukan hanya tertumpu kepada matlamat individu sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pengurusan air muka. Ada 4 jenis pengurusan air muka, iaitu yang pertama, baik pulih air muka, face restoration. Kedua, jaga air muka, face saving. Ketiga, tuntutan air muka, face assertion. Dan yang last sekali, beri muka ataupun face giving. Baik pulih air muka ni merujuk kepada selalunya diamalkan oleh negara barat kerana mereka dikenali sebagai masyarakat yang lebih mengutamakan air muka sendiri, iaitu self face berbanding dengan air muka kumpulannya, iaitu other face. Yang kedua, jaga air muka, face saving, selalunya diamalkan di negara Asia kerana jaga air muka ni melibatkan seseorang itu menghormati keperluan orang lain untuk merasa bebas dan juga bebas untuk bersuara dan tidak terlibat dengan mana-mana pihak. Yang ketiga adalah tuntutan air muka, face assertion, iaitu tindakan yang mempertahankan dan melindungi air muka sendiri dan keperluan sendiri. Selalunya negara barat lah. Dan yang terakhir adalah beri muka, selalu negara Asia yang mengamalkannya kerana ini tindakan yang mempertahankan dan menyokong terhadap keperluan orang lain dan tujuan untuk menjaga muka ni untuk tidak seorang individu yang bercakap tu tidak dimalukan di khalayak ramai. Seterusnya, andaian yang terakhir adalah gaya pengurusan konflik. Ada 5 jenis gaya pengurusan konflik, iaitu yang pertama, mengelak, avoiding. Yang kedua, obligasi, obliging. 3, kompromi, compromising. 4, dominasi, dominating. Dan yang kelima, integrating ataupun integrasi. Sekian sahaja daripada saya. Terdapat 3 cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi berdasarkan teori negosiasi. Yang pertama, menggunakan pendekatan dan hasil yang terdiri daripada 4 elemen penting, iaitu menang-menang, menang kalah, kalah menang dan juga campuran. Yang kedua ialah peranan negosiasi. Peranan negosiasi itu sendiri mestilah berfikiran rasional dan juga mudah bertolak ansur agar proses komunikasi dapat dilakukan dengan lancar dan sempurna. Yang ketiga ialah taktik dan strategi. Taktik dan strategi yang digunakan mestilah yang bersesuaian dengan situasi agar proses komunikasi dapat dilakukan dengan berkesan. Siasi wajah telah menjadi bahan kritikan sejak diperkenalkan. Sebagai contohnya, Tim Storme mendasarkan teorinya pada andaian asas mengenai cara budaya individualistik dan kolektif beroperasi. Tim Storme sendiri mendapati bahawa orang Cina berusaha menyelamatkan muka untuk mereka sendiri. Di samping itu, cara kuasa diagih-agihkan dalam masyarakat adalah bahagian penting dalam teori Tim Storme. Dia menegaskan bahawa budaya individualistik adalah budaya jarak kekuatan kecil di mana individu penting dan mempunyai kekuatan yang sama.
budaya kolektif di sisi lain memberikan kuasa kepada mereka yang telah mewarisi sewenang-wenangnya dengan yang di bawahnya. Dia memiliki kekuatannya sedikit atau tidak. Ini tidak berlaku secara universal bagaimanapun, dan beberapa budaya kolektif juga yang sangat menghargai egalitarisme. Teori negosiasi wajah ni dia mempunyai kekuatan yang tersendiri, tapi terdapat juga kelemahan dalam teori ini. Sebagai contoh, anda akan ingat bahawa teori ini dia bergantung pada pengalaman dan persepsi yang berbeza mengenai budaya individualistik dan kolektif. Sebagai contoh, Tim Stormy dan rakan-rakannya menemui beberapa pencanggahan. Dia mendapati bahawa orang Cina lebih mementingkan wajah mereka sendiri daripada orang Amerika Syarikat. Tim Stormy juga mengemukakan bahawa budaya individualistik biasanya tidak berkompromi. Dalam gaya konflik mereka, orang yang sangat individualistik menggunakan tahap kompromi yang tinggi ketika berhadapan dengan konflik. Antara kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada teori ini adalah dia membincangkan komunikasi antara budaya di peringkat budaya, individu dan antarahubungan. Budaya individualistik dan kolektif akan mempunyai kaedah yang berbeza untuk mengekalkan penampilan dan menyelesaikan konflik. Seorang individu yang mengalami dari satu budaya ke satu budaya mungkin tidak mempunyai gaya komunikasi yang sama untuk individu dari budaya yang lain.